Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kita ucapkan kepada semua murid-murid yang berada di luar sana. Jumpa lagi kita pada kali ini di channel Abu Haris untuk Ustaz mengajar dan berkongsikan ilmu tentang solatku sempurna. Solatku sempurna ini adalah tajuk dalam tahun 2, di mana di unit yang kedua. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, Ustaz akan teruskan. Mari bawa anda semua ke murid-murid. Pada tajuk kali ini, di bawah solatku sempurna, kita akan belajar 4 perkara. Pertama sekali, kita akan belajar berkenaan dengan syarat-syarat wajib solat. Dan yang keduanya, kita akan belajar tentang syarat-syarat sah solat. Dan kita juga akan belajar tentang kepentingan syarat-syarat wajib solat dan juga kepentingan syarat-syarat sah solat. Dan kita juga akan belajar tentang kesan solat dalam kehidupan. Apa itu syarat wajib solat? Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Jadi, perkara-perkara itu adalah seperti berikut. Tajuk berkenaan dengan syarat-syarat wajib solat. Sini. Syarat-syarat wajib solat. Pertama adalah Islam. Kedua adalah balik. Dan ketiga adalah berakal. Syarat ini adalah syarat-syarat wajib solat. Bagi murid-murid yang ingin tahu ataupun ingin memahami tentang 3 syarat-syarat wajib solat. Pertama, Islam, di mana Muhammad, seorang murid ini, telah mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua ialah balik. Balik bagi seseorang lelaki adalah dengan bermimpi basah. Bagi murid perempuan ialah dia telah keluar darah haid dan dia telah bersuci. Dan sama juga seperti Muhammad, dia perlu mandi wajib. Murid perempuan pun perlu juga mandi wajib untuk membersihkan diri, dan dia adalah tanda sudah balik. Yang ketiganya ialah berakal. Seorang itu dia tahu membezakan antara buruk dan baik tentang sesuatu perkara itu. Maka jika ada 3 perkara ini, cukup berkaitan 3 perkara ini, maka wajiblah mereka itu solat. Sekarang, mari kita tengok apakah dia syarat-syarat sah solat.
Apa yang dimaksudkan dengan syarat-syarat sah solat? Syarat-syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah, yakni diterima. Syarat-syarat sah solat ada 5. Pertama, mengetahui masuk waktu solat. Kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ketiga, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Keempat, menutup aurat. Dan 5, menghadap kiblat. Berapa semua murid-murid? 5. Okey, adik-adik, syarat-syarat sah solat yang pertama tadi ialah mengetahui masuk waktu solat. Apa yang dimaksudkan masuk waktu solat tu? Dia yang dimaksudkan tu. Maknanya kita tahu bahawasanya bila solat subuh, bila solat zuhur, bila solat asar, waktu maghrib bila dan waktu isyak bila. Tepat sekali sekarang ini kita tengok kepada kalendar. Okey, kita tengok kalendar dan kita tahu pukul berapa waktu-waktu solat 5 waktu kita itu. Dan yang seterusnya, yang kedua ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa yang dimaksudkan dengan suci? Di mana suci daripada hadas kecil ialah kita keluar sesuatu, maksudnya kita keluar sesuatu daripada kubur dan dubur itu kita telah dibersihkan. Bukan setelah kita contohnya kencing, kita berhadas kecil, ataupun kita membuang air besar masih berhadas kecil, kita bersihkan. Bukan kita pergi kencing, masuk tandas, lepas tu buka zip seluar, kita kencing, tutup balik tanpa membersihkan. Yang tu kalau buat tak sah solat. Yang sekarang ni kita bersihkan betul-betul. Hadas besar pula macam mana? Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar pula macam mana? Hadas besar ialah keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, ladah, mati selain daripada mati syahid. Itu semua adalah hadas besar, di mana semua tu kena mandi wajib, barulah terangkat hadas dia, barulah dikira bersih. Mesti suci. Yang ketiganya ialah suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Hadas tadi berasal daripada diri kita sendiri. Najis ni berasal, maknanya lekat daripada luar daripada kita. Contohnya kita terkena tahi ayam, mesti bersihkan dulu. Di mana kena dekat tangan ke, dekat pakaian ke, dekat tempat kita nak semayang ke, kita kena bersihkan dahulu. Kalau tak bersih, maka tak sah solat kita. Yang keempat ialah menutup aurat. Mestinya kita kena tutup aurat walaupun dalam semayang, bahkan di luar semayang pun kita mesti tutup aurat. Aurat lelaki macam mana? Aurat lelaki ialah daripada pusat hingga ke lutut. Perempuan auratnya ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Yang kelima ialah menghadap arah kiblat. Jadi kita nak sembahyang, kita kena cari dulu, kena tahu dulu kat mana arah kiblat baru boleh sembahyang. Kalau terus sembahyang, main tambah je, main adab je,
tak sah solat kita, tak diterima lah. Ya, okey, stay tune. Murid, sekarang kita tengok apakah kepentingan syarat-syarat wajib solat. Kepentingan syarat-syarat wajib solat ialah yang pertama, Islam. Apa kepentingnya? Ialah kita tidak wajib ke atas orang kafir. Maknanya orang kafir tak wajib solat. Kalau dia solat pun sia-sia, sebab dia kena mengucap 2 kalimah syahadah dulu, barulah diterima sebagai seorang Islam. Yang kedua, balik. Apa yang kepentingannya? Balik, yakni tidak wajib ke atas orang yang belum cukup umur. Jadi adik 2 tahun awak tu belum cukup umur lagi, tak wajiblah atas dia untuk solat kan. Okey, yang ketiganya berakal. Apa yang dimaksudkan berakal? Penting supaya tidak, awak kena tahu bahasanya tidak wajib ke atas orang gila. Mana orang yang gila ataupun hilang akal, dia tidak wajib sembahyang. Okey, seterusnya kita nak tengok kepentingan syarat-syarat sah solat. Apa yang kita belajar tentang syarat sah solat tadi? Yang pertama apa? Yang pertama tadi ialah masuk waktu. Sentiasa kita kena sentiasa fikir, sentiasa peka dan berdisiplin. Mana setiap waktu solat kita dah tunggu untuk solat. Yang kedua, aurat. Kenapa kita wajib tutup aurat? Ini kita perlu menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Yang ketiga, arah kiblat. Macam mana kita nak tahu kepentingan kenapa kita menghadap arah kiblat? Pentingnya sebagai lambang penyatuan ummah. Seluruh umat Islam akan sembahyang menghadap satu tempat sahaja, iaitu kiblat. Yani kita menghadap Kaabah di Makkah. Yang keempat, suci daripada hadas. Kenapa? Dan pentingnya ialah untuk kita memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih, zahir dan batin. Yang kelimanya berkenaan suci daripada najis. Apa pentingnya? Penting ini kita untuk memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Kita orang Islam mesti bersih. Okey adik-adik? Sekarang akhir sekali kita nak tengok apakah kesan-kesan solat dalam kehidupan. Pentingnya kita tahu apa itu solat. Solat ialah ibadah yang wajib. Ini kita boleh melakukannya di mana-mana saja setelah memahami syarat-syarat sah solat tadi. Okey. Kesan solat dalam kehidupan, pertama sekali kita menepati masa, di mana setiap solat yang kita lakukan mesti mengikut waktu yang telah ditetapkan Allah. Yang keduanya, kita perlu mencegah melakukan kemungkaran. Okey, setiap perkara yang tak betul yang dibuat kita perlu cegah. Maknanya kita solat sama-sama buat benda yang baik dan menghindari kita daripada membuat benda-benda yang tak baik, berdosa. Okey, semua solat arahnya sama, perbuatannya sama. Okey. Yang seterusnya ialah kesan solat terhadap kehidupan kita ialah
sentiasa menjaga kebersihan dan menjadi syarat sah salat, iaitu bersih. Kalau kita tak bersih, kita jaga kebersihan, maka solat kita tidak sah. Perkara yang kita buat, kita nak berkawan tak dengan orang yang pengotor, tak suka kan, jadi solat telah mengajar kita untuk bersihkan diri kita dalam dan luar, rohani dan jasmani. Okey. Jangan lupa murid-murid, kita subscribe, like dan share, kongsikan manfaat kepada seluruh dunia.